Maqdis yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga yang ada di atas muka bumi. Jadi tanya kepada diri kita sendiri, ya, sebab dapat berada dalam taman syurga. Orang yang nak masuk syurga pada hari akhirat kena biasa-biasakan dirinya berada dalam syurga, taman-taman syurga yang ada di atas muka bumi ini, ataupun disebut sebagai taman ilmu. Tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah, kita disebut bulan Rajab, bulan Isra dan Mi'raj. Bulan Syawal, wah sungguh ada seluruh volume je kan tuan-tuan. Lepas tu buat kat luar ni kan, buat kat luar dengan lawa tu tahu, oh, okey. Dan dalam surat tak payah dah, dah tahu dah tengah menunggu semayang. Okey tuan-tuan dan puan dalam Allah. Bulan Syawal, bulan Aidilfitri, raya. Bulan Zulhijjah ada kelebihannya, bulan Aidil Adha. Bulan Muharram semua ada kelebihan masing-masing. Bulan Rajab, Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan dan puan, disebut Isra dan Mi'raj bulan Nabi naik ke angkasa lepas. Isra ialah perjalanan bumi ke bumi waktu malam. Bumi ke bumi. Saya dari rumah datang ke sini, tapi siang tak kira, dia kena malam, dipanggil Isra, mendatang. Mi'raj pula ialah daripada bumi naik ke langit, itu Mi'raj. Mi'raj ni tangga. Lepas tu Nabi dia tinggalkan Buraq. Buraq berbeza dengan Beruk. Buraq Nabi tambat di Masjidil Aqsa di Palestin. Habis tu naik langit, Nabi naik tangga. Mi'raj tu tangga. Wah, Nabi tak perlu pakai oksigen ke? Tak perlu. Tuan-tuan, baik kita naik ke atas, tuan-tuan, guna pakai oksigen. Tapi banyak sungguh cabaran. Okey tuan-tuan, itu tak ada kan? Ini ada. Betul kan? Tapi ni nampak ni, Mi'raj ni. Ni saya nampak tak? Tak nampak? Buat nampak lah. Dia tengah cuci cumi. Tuan-tuan, Mi'raj, Nabi naik tangga. Isra, Nabi naik Buraq. Sampai di Masjid Aqsa, Nabi tambat Buraq, Nabi naik tangga dengan diiringi oleh malaikat Jibril. Sampai langit pertama ketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab malaikat yang jaga langit yang pertama. Lepas tu dia buka pintu, naik atas lagi, naik tangga lagi, jumpalah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang terdahulu. Naik tangga kedua, naik pintu langit kedua, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sampailah langit yang ketujuh. Kita ada 7 langit. Okey tuan-tuan dan puan, saya nak cerita tuan-tuan, memang saya rasa tak sempat 45 minit nak cerita Isra dan Mi'raj. Ceritanya sebuah kehidupan, memang tak sempat. Tapi walau bagaimanapun, apa yang sempat kita ambil lah. Saya tak nak cerita perjalanan Nabi itu tuan-tuan, memang tak sempat. Saya nak ambil saja apa iktibar yang boleh kita ambil yang daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertama tuan-tuan, kenapa berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj? Mesti disebab. So bila kita kaji balik kenapa berlaku Isra dan Mi'raj, para ulama menyatakan bahawa Isra dan Mi'raj berlaku sebagai tasliyatan, hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, Nabi pun berhibur juga ke? Nabi nak hibur apa? Ada konsert ke? Maharaja Lawak Mega? Bukan. Nabi dihiburkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berjumpa para rasul, para nabi terdahulu, dapat lihat alam-alam metafizik, alam-alam ghaib yang manusia biasa tak dapat lihat. Nabi dapat lihat. Nabi dapat lihat orang dalam syurga, Nabi dapat lihat orang dalam neraka.
Ibarat kata melanconglah ke satu alam yang indah. Tuan-tuan, itu hiburan. Tuan-tuan, berhibur tak semestinya konsert. Tuan-tuan pergi melancong cuti sekolah pun berhibur juga, dengan anak, dengan isteri, dengan suami. Tapi kenapa Nabi nak berhibur? Kenapa Nabi perlu berhibur? Sebab hati Nabi susah hati, hati Nabi sedih, hati Nabi gundah gulana. Kenapa hati Nabi sedih? Nabi kan Rasul. Rasul tetap Rasul, namun dia tetap manusia. Nabi bukan robot, tak ada perasaan, tidak ada hati. Tak, Nabi manusia. Kerobot tak ada masalah. Tuan-tuan bunuh dia tak rasa apa-apa, dia tak sakit, robot. Macam tuan-tuan tengok Terminator kan, tembak Terminator, dia tak rasa sakit. Tuan-tuan, relax muka dia. Nabi manusia. Nabi perang, patah gigi, berdarah Rasulullah SAW, tuan-tuan. So nak beritahu tuan-tuan, Nabi sedih. Kenapa Nabi sedih? Nabi layak sedih. Kenapa? Sebab yang pertama ialah tuan-tuan perempuan, Rasulullah SAW kehilangan isterinya yang tercinta, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bila saja kita buka Isra Mi'raj, mesti jumpa Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal, wafat di saat-saat Nabi sangat memerlukan Khadijah binti Khuwailid. Itulah tulang belakang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tuan-tuan habis hartanya untuk Rasulullah dakwah. Tanya pula diri perempuan kerja kat Matrade ni, duit gaji tak usik pun. Betul tak? Beras siapa beli? Suami. Ikan siapa beli? Suami. Ansuran bulanan kereta siapa bayar? Suami. Motosikal? Suami. Bil elektrik? Suami. Bil air? Suami. Kat apa ni, top up kredit? Suami. Pak lain lah, sini okey saja kan? Sini alhamdulillah. Kereta sendiri kan? Alhamdulillah. Kereta tu sebelum kahwin beli kan? Alhamdulillah. Tempat lain semua sama ini, duit tak bersih pun. Yalah ustaz, bagi suami buat apa? Dia bukan Nabi, dia tak berdakwah pun. Lepas tu cari suami ustaz-ustaz, senang bagi. Dia berdakwah. Tuan-tuan, pahala tu kita nak berdakwah tak boleh. Bang, ambil bang, ni duit gaji saya seluruhnya untuk abang, pergilah berdakwah, jangan balik-balik. Allah. Kalau boleh biar mati cek tu. Lain macam bunyi tu. Tuan-tuan dan perempuan, sebab tu Nabi sangat sayang pada Khadijah binti Khuwailid. Tuan-tuan, seluruh hartanya, dia kaya, jutawan, rupawan dan dermawan. Seluruh hartanya untuk Rasulullah gunakan pada dakwah. Tuan-tuan, betul Nabi sangat sayang Khadijah. Dan bila Khadijah wafat, Nabi sangat sedih. Dan Nabi tahu bila Khadijah wafat, kecaman lagi hebat Nabi terima. Sedih. Kalau kita sayang seseorang, sangat sedih. Permulaannya sangat sedih lah, tuan-tuan. Tak lama lepas tu tuan-tuan meninggal pula Abu Talib, bapa saudara Nabi yang juga tulang belakang kepada kehidupan Nabi, dakwah Nabi. Walaupun Abu Talib tidak masuk Islam, tapi dia tidak pernah menentang Islam. Dia tentang pula siapa-siapa yang tentang Islam yang Nabi bawa. Sampai orang musyrikin Quraisy tak berani nak buat lebih-lebih kat Nabi, sebab ada jutawan yang hebat dan di belakangnya ada seorang negarawan yang hebat, Abu Talib. Ada negarawan yang hebat, Sayyidul Quraisy dipanggil, pemimpin Bani Quraisy. Abu Talib salah seorang. Tak berani. Bila meninggal kedua-dua hamba Allah ini, tuan-tuan dan puan, makin menjadi kecaman. Dah Nabi sedih, Nabi dihalau, Nabi diusir, Nabi pula pergi ke Taif mencari kaum kerabat kat sana untuk dapatkan sokongan. Seorang pun tak terima Nabi, malah dibaling oleh budak-budak Taif dengan batu, tuan-tuan, sehingga berdarah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya batu tu besar. Setakat batu kecil baling kena kaki tak darah. Kalau batu besar yang kerikil pula, yang bersegi-segi, baling kata memang darah kaki Rasulullah. Dah ada sejarah.
Sampai Nabi diusir keluar tuan-tuan jalan, sampai Nabi berhenti berehat, nak betul penatnya. Akhirnya masuk Mekah balik, tak boleh masuk Mekah, kata orang Quraisy. Musyrikin kata dah keluar, masuk buat apa lagi? Tapi ada seorang yang hebat, tuan-tuan. Orang Gedebe. Orang Gedebe. Dia bawa Rasulullah masuk dalam kota Mekah. Seorang tak berani usik Nabi. So Nabi pada satu malam Nabi tidur, tuan-tuan. Masa itulah Nabi menyebut, aku antara tidur dengan jaga. Datang satu lembaga malaikat, lalu dibedahnya dada aku, dikeluarkan hati aku. Kemudian ada satu bekas penuh dengan iman, dimasukkan iman tersebut dalam hati aku, ditutup balik. Kemudian aku dinaikkan ke atas satu tunggangan yang bernama Buraq, datang dari syurga. Kemudian aku dipimpin oleh malaikat Jibril teruskan perjalanan. Tuan-tuan dan puan, Allahu Akbar. Nabi pun berjalan dengan Jibril menaiki Buraq, tuan-tuan. Satu tempat Nabi pergi, satu destinasi demi destinasi Nabi pergi, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan para Nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hebat tuan-tuan. Akhirnya Nabi jadi terhibur. Moral of the story, tuan-tuan, kalau kita sedih, susah hati, apa nak buat? Tuan-tuan, carilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, luahkan perasaan kepadanya. Saya tahu tuan-tuan, dalam hati tuan-tuan mesti ada masalah hidup yang tuan-tuan tak puas hati. Ada orang uji dengan miskin, ada Allah uji dengan anak, ada Allah uji dengan suami, ada Allah uji dengan isteri, ada Allah uji dengan kerja, Allah uji dengan kawan-kawan, Allah uji dengan bos, Allah uji dengan harta. Dia tak miskin, kaya, tapi kau uji dengan harta pula. Semua ujian daripada Allah yang mendatangkan kadang-kadang kita jadi susah hati dalam kehidupan. Nak buat apa? Ngadu kepada Allah. Bila tengah malam sia-sia kita dengan manusia, malam dengan Allah, ngadu kepada Allah. Isra, berjalanlah malam, tuan-tuan dan puan, ruh kita berjalan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita berjalan cari Allah. Nangis. Nabi tiap-tiap malam tahajud. Tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih yang pergi buka kota Konstantinopel tak pernah tinggal solat tahajud. Sejak dia balik, Allah Ta'ala bagi dia kehebatan, tuan-tuan, boleh buka kota Konstantinopel. Walaupun sahabat-sahabat Nabi cuba buka kota tersebut, tak boleh dan tak mampu. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih mampu. Tuan-tuan, kenapa? Dia mengadu kepada Allah. Satu, tuan-tuan, ya Allah, mengadu. Jangan mengadu kepada ustaz. Tuan-tuan, boleh bukan tak boleh. Allah dulu, tuan-tuan. Wah, kita ada masalah, sakit kepala. Apa kita buat? Cari apa? Panadol. Ada cari Allah. Tuan-tuan, lepas sembahyang, ya Allah, jatuh aku rasa sakit kepala ini, ya Allah. Ya Allah, kau redakanlah sakit kepala aku ini, ya Allah. Subhanallah. Sakit kepala, pada. Etifas. Mana Allahnya? Tuan-tuan, cari Allah dulu. Ya mudahlah, baulah kita ikhtiar, Allah Ta'ala bagi hidayah, mencari rompak, mencarilah panadol. Dengan sebab ada Allah, asbab yang panadol, tuan-tuan, bergabung tadi akidah yang betul dengan asbab usaha kita yang betul, dapatlah kesembuhan yang betul. Cari Allah. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, kalau sedih hati, susah hati, duka cita yang macam Nabi lalui, tuan-tuan, apa nak buat? Tuan-tuan, carilah pakar-pakar motivasi, motivator yang boleh
uruskan masalah kita, boleh bagi nasihat yang betul. Kita dalam perempuan, ialah betul orang tanya ustaz, tengok Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi tidak tahu jumpa Allah. Ini apa tu? Pandai dah dia jawab. Nabi tak tahu jumpa Allah, tapi step by step Nabi jumpa Adam, lepas tu Idris, lepas tu Nuh, lepas tu sampailah hujung kan langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua Nabi jumpa. Itulah motivator ataupun orang sekarang panggil otai-otai dalam dakwah. Tuan-tuan, so bila tengok Nabi Zakaria yang digaji kepalanya, lihat Nabi Ibrahim dengan Namrudnya, dengan Nabi Musa, dengan Fir'aun, tuan-tuan, lega. Sebab mereka lagi hebat, tuan-tuan, kecaman serangan yang mereka dapat. Nabi Musa, tuan-tuan, diusir daripada bumi Mesir oleh ayah angkatnya sendiri, iaitu Fir'aun alaihi laknatullah. Kena kejar lagi, tuan-tuan. Betapa bayangkan cemasnya ketika itu. Belakangnya Fir'aun dengan tentera-tenteranya nak kejar ni, sedang mengejar depan laut. Apa nak buat? Memang cemas. Bani Israel belakang Nabi Musa dah cemas dah. Musa, mana Tuhanmu Musa? Cepatlah belakang tu. Dan Musa pun dapat wahyu daripada Allah. Wadrib, pukullah tongkat kamu, pukul kat laut, terbelah jadi highway. Tuan-tuan, dari highway tengah-tengah tu, tuan-tuan, laut tengah-tengah tu highway. Macam mana, tuan-tuan? Itulah mukjizat, benda yang tak masuk akal berlaku pada rasul dipanggil mukjizat, tuan-tuan. Benda tak masuk akal berlaku pada orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh dipanggil karamah. Berlaku pada orang-orang baik dipanggil maunah, tuan-tuan. Berlaku benda pelik tak masuk akal kepada bomoh-bomoh dipanggil sihir. Yang percaya pula, hebat tu, sihir. Tuan bagi salah cara tak betul. Matlamat tidak menghalalkan cara. Apa jadi ustaz? Kenapa sembuh? Memanglah. Mu nak kaya tak? Nak? Ada dua cara nak kaya. Mu kerja sungguh-sungguh ataupun merompak sungguh-sungguh. Merompak kaya juga. Yang dapat 300 juta, 300 ribu. Tuan-tuan, satu bank di Pasaraya ATM dapat 300 ribu. Bersungguh-sungguh tu. Tuan-tuan, dia menyuruh, dah tutup dah, Pasaraya dah tutup dah, tapi dia menyuruh bawah tangga. Saya masanya orang tak ada, dia masuk ke bank tu, dia pecah. Dapat 300 ribu, joli dia. Dapat juga. Tuan bagi, mu nak kaya macam mana? Tuan bagi, kaya. Tapi ingat cara tu Tuan ambil kira. Allahu Akbar, tuan-tuan. So, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, bukan kata patah gigi. Nabi kita patah gigi kan dalam peperangan Uhud, jatuh lubang. Nabi Ibrahim dibakar dalam api oleh Namrud. Bayangkan, sebesar-besar lubang tu, bubuh pula kayu api banyak-banyak, dah diikat Nabi Ibrahim. Memang confirm nak bunuh, bakar sungguh-sungguh ni. Tuan-tuan, bayangkan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Tuan-tuan, api merebak. Maka berkata Allah, Kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ayat ni dibaca bagi mereka yang ada demam panas biasanya. Tapi saya tak amalkan. Tuan-tuan nak amal boleh lah. Tuan-tuan contoh, tuan-tuan ambil air tak gelas, demam panas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, yakni Allah berkata, ya nar, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, sejuk, wa salaman, selamat. Kalau sejuk sangat, mati juga. Panas sangat, mati.
Tapi sejuk dan selamat. Macam kita berada dalam aircon yang okeylah. Ala Ibrahim, kat atas Ibrahim tiup. Minum. Pasal muka sikit. Itu cara nak redakan kepanasan api. Sebab demam panas daripada luapan api. Api neraka. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim, Nabi jumpa Nabi Ibrahim otai-otai dalam dakwah ni, tuan-tuan. Jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Adam. Allah, tengok mereka pun dah cukup dah. Terhiburnya, ya Allah, jumpa geng-geng ni yang lagi besar musibah mereka terima. Itu tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, ada masalah boleh cari motivator. Cari motivator tak semestinya ustaz, tak semestinya datuk doktor Haji Muhammad Khamsah, tak semestinya boleh jadi Rizman boleh motivator, kaki suruh, tuan-tuan boleh masuk itu. Kita nak masuk je. Kata saya dengar je banyak ya maju yang keluar bunyi bising kan. Tuan-tuan perempuan, motivator tak semestinya tuan-tuan macam saya. Tak. Tuan-tuan nak motivator, tuan-tuan pergi hospital. Jumpa siapa ustaz? Doktor? Dah. Nurse? Dah. Jumpa pesakit. Ya Allah Ta'ala uji lagi hebat dari kita. Allah baru uji kita, ya Allah, suami kahwin seorang lagi, tu je. Tengok tahu uji orang tu, tak ada tangan, tuan-tuan, tak ada kaki. Ada orang tahu WhatsApp kat saya, tuan-tuan. Budak tak ada tangan, dia main, dia suap seorang abang ke tahulah dengan kaki sejenis kuih. Budak tu ceria, dilahir tak ada tangan. Ada YouTube pula dia hantar kat saya budak yang makan Maggi, mi segera tu. Tuan-tuan, ada lengan sampai siku je. Tuan-tuan, tangan tak ada, dilahirkan begitu. Tuan-tuan, nak cedok juga, nak makan juga, sudu mangkuk tu yang ada Maggi tu, tuan-tuan. Dia tolak, tuan-tuan, dia congekkan sikit, dia tekan, naiklah kuah dengan mi, tuan-tuan, dia pun tunduk makan. Boleh. Allah uji aku sikit je. Tengok Tuhan uji dia, dua-dua tangan tak ada, tapi dia kuat. Kita dua-dua tangan ada, tapi lembek. Tu kat saya kata dalam orang, tak seperti motivator kita. Tak, pakar-pakar dah. Tengok alat kita, tuan-tuan. Tengok burung tinggi, tengok cacing merayap. Allah Akbar. Tuan jadi cacing macam tu, tak ada tangan, tak ada kaki. Tak ada masalah. Tuan-tuan, kita semua cukup lengkap, tahu uji sikit. Hara, buat parang nak tetap suami. Bukan saya menggalakkan, tidak. Kalau berlaku macam tu, tuan-tuan fikir, tuan-tuan, Allah nak uji kita. Ingat, bila Allah uji, bukan Allah benci. Kata Nabi SAW, Inna Allaha idha ahabba abdan ibtalahu, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya bila Allah sayang seseorang hamba, dia akan uji hamba tersebut. Nak test dulu. Saya kan orang bagi, Ustaz, ni madu lebah. Okey, masih balik rumah saya test. Saya congek tu, saya tonggeng tu. Okey, tidak ada biji-biji halus. Biasanya gula. Ni confirm madu lebah yang ori. Kalau lagi ori, bawa balik rumah, isteri marah, lagi ori. Tuan-tuan, nak test? Kita test dulu. Tuan-tuan nak pergi gadai barang kemas, emas, iyalah, tuan-tuan pergi kedai, dia test dulu, cek dulu, ori tak ori ni, emas betul ke, emas 20 apa, macam-macam lah, ke emas Zulian. Test dulu, tuan-tuan, bukan main beli. Macam tu lah Allah Ta'ala nak test kita, mu ni hamba aku ke tidak. Nak betul tahu hamba kita tidak, tuan-tuan, tengok dia susah. Setia tak setia, tengok dia susah. Kawan tak kawan, tengok masa susah. Adik-beradik tak adik-beradik, tengok masa susah. Tengok yang berlaku kat Terengganu, tuan-tuan. Bila ambil tak jawatan, dua tak jawatan. Kan? Setia kawan, sama-sama susah. Betul-betul. Allah, off record.
Cuma saya sebut tuan-tuan dan puan-puan dan hati Allah. Tengok susah lah. Bila kita susah, ada tak kawan-kawan kita datang tolong? Boleh kita tahu kawan tuling ke tak tuling. Adik-adik datang tolong tak? Baru tahu adik-adik ni betul tak betul. Tuhan dia tu juga. Dia test kita. Mu ni hamba betul ke tak betul? Dia test kita dengan susah. Bila susah tuan-tuan, kita mengamuk. Emosi kita meluap-luap. Ataupun, ya Allah, ya Tuhanku, kau uji aku, ya Allah. Aku tahu kau tak pernah zalim, ya Allah. Kau tak pernah uji hamba-Mu, melainkan ikut kemampuan hamba-Mu, ya Allah. Berilah kekuatan aku, ya Allah, untuk menghadapi segala-galanya, ya Allah. Boleh Allah tak suka. Ini tidak, tuan-tuan. Allah mengamuk gitu, ceraikan aku, cerai. Ini berlaku, tuan-tuan, tak berlaku. Allah, benar. Saya pening pada tuan-tuan, ada uruh macam ni. Ini patut, minggu depan saya masuk. Apa pergi kat Jawi, tuan-tuan, jadi hakam, tahu hakam? Ada hakam ni? Tak jadi, ada tak jadi. Hakam tu ialah hakim sebelah pihak ni, dan dia pula ada hakim sebelah untuk mendamaikan nak bergaduh. Ya, ya. Dia konsert rock. Pernah sapi tadi? Ada? Tak ada? Sapi? Dah tukar? Tuan-tuan perempuan Masya Allah. Tengok. So, Tuhan uji kita, Tuhan sayang. Senang tuan-tuan, Tuhan sayang. Tapi Tuhan tengok, aku sayang, aku uji. Kalau faman radya, siapa redha dengan ujian Allah, falahu redha, dia dapat redha Allah. Siapa marah dengan ujian Allah, dia mengamuk kat Tuhan Allah, dia bunuh orang, tikar, dia bakar semua, tuan-tuan, dia akan dapat kemurkaan Allah. Semuanya Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Semalam saya ambil dengan tuan-tuan, ada seorang lelaki umur 60 lebih. Ustaz, saya nak nikah seorang lelaki. Dah siapa? Adalah seorang belum kahwin lagi, Ustaz, umurnya 40 lebih lah. Okey, awak 60 lebih, dia 40 lebih. Okey, tak salah. Tak kena nak marah dia pula. Tapi ingat, yang pertama, awak kena beritahu isteri pertama dulu. Ada berani? Alamak Ustaz, ayah. Saya bagi cara yang awak boleh guna pakai. Nak tak? Nak? Boleh guna pakai tak sah? Cara ini sah, laku. Cara ialah kita bergurau dengan isteri kita dulu. Yang contohnya awak pakailah baju baju Melayu siap-siap, pakai samping. Tak kenapa? Abang nak nikah seorang lelaki. Boleh ke ya? Boleh Boleh Walaupun nampak gurau, boleh diguna pakai di mahkamah. Mahkamah katanya, awak dah beritahu isteri kamu? Dah. Enggak perlu confident. Betul tak kan? Apa nak kaya seorang lagi? Nampak macam gurau kan? Isteri ingat gurau. Betul. Okey, balik sebelah topik kita. Nak beritanya ialah motivator kita kena ada dalam hidup kita, tuan-tuan. Kadang kita hanyut. Tuan-tuan, satu, yang pertama, tuan-tuan, ni moral the story ialah bila kita ada masalah, susah hati, cari Allah. Yang kedua, cari motivator kita. Yang ketiga, dalam perempuan, keluar sekejap daripada daerah yang masalah tu. Waktu kita Terengganu, tuan-tuan, saya orang Terengganu, tuan-tuan, tidak ada masalah. Yayasan Pembangunan Keluarga di Terengganu, mereka akan buat program berbulan madu kali kedua. Program berbulan madu kali kedua. Tengok modul dia untuk siapa? Untuk pasangan yang bermasalah. Sponsor. So kita nak bina balik rumah tangga, tengok ada masalah, pasangan masalah, kita panggil dia, okey, awak sudah terpilih untuk kita pergi melancong. Jalan Kawi ke, kita tak ada speed dua orang tu, tanpa gangguan anak-anak. Wah, baik. Untuk dia berbulan madu, supaya dia rampak balik hubungan suami isteri. Mana kena keluar tuan-tuan dari rumah tersebut, buat seketika, bukan tak balik lama-lamanya. Keluar sekejap, pergi berhibur. Nabi keluar sekejap tuan-tuan dari kota Mekah, pergi ke Masjid Al-Aqsa, tempat-tempat yang hebat, pergi ke langit, tempat-tempat yang hebat. Jadi tuan-tuan boleh tuan-tuan pergi di sekolah kan, dia duduk kat rumah je.
Pergilah melancong mana-mana, pergi negeri-negeri saya Terengganu ke, tak soto, dia makan ikan celup tepung, udang celup tepung, soto celup tepung, apa lagi tuan-tuan, kepok lekor, nasi dagang, macam-macam lah, otak-otak, lutut-lutut, telinga-telinga dan sebagainya. Benda luar biasa. Benda luar biasa. Nampak rendah sikit, okey. Cuti sekolah, air masa, kita keluar. Jangan makan di Kota Terengganu, makan tom yum juga. Tak payah. Makan yang pelik-pelik. Tak sana tuan-tuan, macam tak sana pelik-pelik tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Anda datang tuan-tuan, bila anda makan nasi minyak yang terakhir sekali bila? Nasi minyak. Tuan-tuan pergi Terengganu tuan-tuan, tiap-tiap pagi nasi minyak. Tiap-tiap hari nasi minyak. Ni Terengganu. Itu cara dia. Yang pelik-pelik sikit tuan-tuan ya. Okey. Satu. Nombor dua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ini ada satu soalan. Saya sebenarnya bukan nak jawab sangat, tapi terjawab juga lah ya. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita wajib percaya bahawa Allah wujud, tidak bertempat atau dilengkungi ruang arah saudara tempat atas maupun bawah. Jadi boleh tak Ustaz terangkan secara ringkas penjelasan akidah Allah wujud tidak bertempat dengan peristiwa Isra Mi'raj di langit bagi tujuan pensyariatan salat yang mana Allah menyampaikan langsung perintah untuk menunaikan salat pada Rasulullah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Kita faham Nabi naik Sidratul Muntaha jumpa Allah. Itu kepala otak kita faham. So, bila jumpa Allah, Allah tu ada tempat. Tuan-tuan dan puan-puan, semua tempat yang milik Allah, Allah ada di mana-mana. Semua tempat milik Allah, Allah ada di mana-mana, tuan-tuan. Ibarat katalah tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat contoh, saya buat contoh lah. Contoh, ni, katalah ini surau. Surau tuan-tuan lihat, tuan-tuan tak nampak ada kuman, ada virus, ada cacing, ada ulat, ada semut. Kat dinding pun ada anak-anak. Tuan-tuan tuan-tuan. Lepas tu datang seekor ulat. Aku nak jumpa tuan rumah dia. Dia pergi jumpa saya. Saya pun cakap dengan dia. Oh, tuan rumah ada tempat. Kan salah tuan rumah tempat tuan-tuan. Rumah ni milik tuan rumah. Milik saya. Saya boleh berada di mana-mana. Milik saya. Sana, semua milik saya. Rumah ni tuan-tuan. Tak ada masalah. Nampak macam tempat, tapi tak tempat saya ni. Duduk dalam rumah ni juga. Alam ni saya punya, rumah ni saya punya. Faham tak faham ni? Alam ni Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala bukan kecil. Allah Ta'ala tu bukan kecil, ada saiz tertentu kena duduk kat sini. Tak. Allah Ta'ala tu maha besar. Allahu Akbar, maha besar. Alam ni kecil. Allah ada di mana-mana. Tak faham? So kalau Nabi naik ke langit, Allah ada di langit. Allah ada di mana-mana. Allah tu bukan jisim, bukan the juzuk, bukan the saiz kecil besar. Bukan sini. Tak. Macam saya tuan-tuan, saya boleh ada di mana-mana kat surau ni. Tak ada masalah. Sebab surau ni saya punya. Saya nampak sana, saya nampak sini, saya nampak. So tuan-tuan, oh saya jumpa Sapozi kata belakang, saya jumpa Sapozi. Baik nampak saya. Ini pula saya tahu, saya jumpa Sapozi. Padahal kawan tu tak nampak pun. Tapi saya nampak, saya jumpa Sapozi, saya nampak Sapozi. Macam tu juga tuan-tuan, sama je. Allah memang tidak bertempat sebab dia tuan. Nabi tanya dia, di mana Tuhan kamu? Perempuan tu jawab, fis sama' di langit. Nabi tak kata apa-apa, dah cukup. Sebab langit dia menggambarkan tempat yang paling tinggi. Allah tu maha tinggi tuan-tuan. Sebab tu dalam Isra Mi'raj dia menerobos ke angkasa, satu tempat yang memang tidak ada campur tangan manusia. Tempat cukup indah. Tuan-tuan naiklah ke tempat tu, tak rasa cantiknya baru naik firefly. Tuan-tuan, cantiknya awan ya Allah, semalam cantiknya ya Allah awan. Semalam saya di Kota Terengganu tuan-tuan, atas semalam nak balik ke KL. Tuan-tuan, tak pernah saya naik kapal terbang. Pilotnya memang mahir sungguh-sungguh tuan-tuan. Dia nampak awan
Firefly kan kecil, awan tu tebal, dia nampak awan ni pusing. Dia macam dia jalan raya. Saya tercongek kan, tuan-tuan. Tapi dia diam tuan-tuan. Saya sambil tengok, ya Allah, cantiknya alam ni, ya Allah. Tuan-tuan berada di bumi, tuan-tuan tak nampak cantiknya alam. Tuan-tuan naik ke atas bawah, nampak cantiknya Allah, cantiknya alam ni. Tuan-tuan nak landing kaki landing kan, tuan-tuan nampak pokok-pokok. Pokok tu? Kelapa sawit. Cantiknya. Atas tu. Ya Allah, cantik kelapa sawit. Cantiknya. Sampai bawah. Untungnya. Tengok tuan-tuan, berada di atas memang cantik. Nak tuan-tuan dapat teropong lagi, ya Allah, malam-malam kan tengok guna teropong, tengok, Masya Allah, cantiknya bintang-bintang. Tuan-tuan tak nak teropong bintang kan? Ada? Pergi dah tuan-tuan, teropong bintang tengok, cantiknya Allah, berkelipah ya Allah, cantiknya bulan. Lepas tu, langit semua tempat cantik sebab tidak ada campur tangan manusia. Di bumi manusia dah korek macam-macam tuan-tuan. Bukit pun dah tambah habis dah. Hutan dia gondol, sungai dah jadi apa, tercemar, laut dah kena tambak. Apa lagi tuan-tuan? Campur tangan manusia. Langit ada. Betul-betul tingginya kedudukan Allah fis sama di langit. Tuan-tuan. Agak-agak faham lah. Tak faham, buat faham lah. Tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Kesoalan lain? Tak ada, tak ada. Saya kesetujuan tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebut moral of the story. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW dikait oleh Jibril. Bermula Isra sampailah ke langit yang ketujuh, turun balik tuan-tuan sampailah ke Masjidil Haram balik. Sepanjang perjalanan tersebut, malam itu Nabi ditemani oleh Jibril. Okey. Nabi lihat ada satu kumpulan. Katalah Nabi lihat ada satu kumpulan, pecahkan kepala ke batu. Pecahkan kepala ke batu. Bukan orang lain pecah, dia sendiri pecah. Macam tuan-tuan Gusti Semeda kan, yang jenis kepala kuat, big show, tuan-tuan. Kepala dia kuat, tuan-tuan. Macam itulah. Tapi bukan kepala orang, batu. Sampai pecah. Nak pecah tuan-tuan memang sakit. Nak sakit lama raung-raung je. Sampai pecah, tangkuk balik. Tangkuk balik. Antuk lagi. Pecah, tangkuk balik. Antuk lagi. Nabi tak faham apa benda sebenarnya. Nabi tanya Jibril alaihissalam, ya Jibril, siapakah kelompok ini? Kata Jibril, inilah kelompok umatmu yang tidak sembahyang. Kepalanya susah nak sujud. Lalu lagi nampak pula kelompok yang lain. Satu kelompok bertelanjang, cuma ditutup kat kemaluan saja, secepis kain. Mula dihalau macam binatang ternakan, dia makan macam binatang makan. Jumpa batu makan, jumpa bara api makan, makan, keluar usus ke lubuk. Tuan-tuan, sakit tuan-tuan dia. Hari akhirat makan apa? Makan bara api ya. Nampak macam rumput api, bara api, batu api. Tuan-tuan perempuan. Nah, kemudian, wahai Jibril, siapa pula ni? Pelik kan? Macam tu juga. Kata Jibril, inilah kelompok umatmu. Masa hidup di dunia ada harta tapi enggan bayar zakat. Tinggal setebih kain tutup kemaluan tu ya tuan-tuan. Allahu Akbar. Satu demi satu Nabi jumpa kelompok. Nak cerita tak sempat tuan-tuan. Yang penting perempuan, moral of the story. Tuan-tuan perempuan dia, tuan-tuan kena berguru, kena belajar. Tak faham tanya, Ustaz saya tak faham, gini. Dalam bab agama tuan-tuan tidak boleh berguru sendiri. Tuan-tuan kena belajar, cari guru. Mereka mengaji Quran tak boleh. Ini baca macam ni, baca ni. Oh gini kot. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sedap
Jumpa guru. Guru apa? Guru tajwid. Ustaz, guru ajar saya Ustaz, baca Fatihah betul. Okey, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Ada guru. Siapa belajar tanpa berguru, syaitan guru dia. Tuan-tuan, bukan main baca kitab. Taraf kita baca kitab tak apa. Kalau kita bukan taraf baca kitab juga tak faham, kita buat agak-agak salah. Tak boleh. Ada guru hidup kita, tuan-tuan. Guru ni, tuan-tuan, bukan kadang ilmu, pengalaman dia bagi kat kita. Pengalaman tu penting. Ada orang tak ada guru, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala uji satu benda payah. Ramai orang sesat, dia tak ada guru. Tiba-tiba, aku pandai berubah lah. Alhamdulillah, satu nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya dulu tak pandai berubah, saya sakit, tapi sekarang Alhamdulillah pandai berubah orang. Tuan-tuan, cek guru. Cuba baca sikit. Macam mana dapat ubah ni? Satu malam saya bermimpi seorang tua laki-laki pakai baju putih, jubah putih, janggut putih, serban putih, pakai kayu buat tasbih. Kata kat saya, dia kata, awak sekarang ni boleh berubat, saya ijazahkan awak boleh berubat. Dia tak cek guru dia, siapa laki-laki yang tua tu? Adakah dia betul-betul? Saya rasa dia malaikat, Ustaz. Sebab dia pakai putih, janggut putih dan bercahaya lah. Saya tak boleh berlakon. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita cuba test. Awak baca, ada ajar apa tak? Ada dia ajar bacaan lah. Cuba baca. Bismillah. Mamba kuning, mamba biru. Sudah lama sangat dah, tuan-tuan. Outdated lah. Ini baru-baru sikit lah ya. Abang pula selipar kuning, selipar jepun. Wahai segala selipar, datanglah aku, tolonglah aku, bantulah aku dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mesti ada ujung tu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nak menipu kita lah. Tapi tengah-tengah tu, panggil. Dah tak betul lah. Kenapa guru? Tanya guru kita. Ini tak betul ni, tinggalkan. Jangan amalkan sebab dia syaitan yang menyamar. Nampak macam orang alim, orang warah. Betul ada guru. Nabi datang berguru dengan Jibril. Tanya Jibril, siapa tu? Kenapa jadi gitu? Hidup kita kena ada guru. Sebab tu kena ucap selamat hari guru. Kata seorang ulama, laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Kalau tidak kerana ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, semua manusia akan hidup macam binatang. Sebab guru kita mengajar. Ada ucap selamat dari guru itu? Kepada guru-guru. Guru anda semua ada? Lupa nama tak? Tuan-tuan dan puan-puan, guru yang paling hebat dalam hidup kita, tuan-tuan, mak ayah kita. Mak ayah kita. Sebelum kita di tadika, tuan-tuan, ialah tadika umur berapa tahun? 5 tahun baru masuk tadika, tuan-tuan. Tapi sebelum tu guru mengajar. Siapa? Mak ayah kita. Makan, mama, tak kanan. Tengok, mak kita ajar kita. Duduk. Bahasa paling mudah. Duduk. Duduk. Dia faham. Budak kita, anak kita faham. Okey, tidur. Bom. Tidur. Betul tak? Betul tu kan? Saya baca kat kursus 3 bulan. Kursus budak-budak. Bom, mak. Duduk. Lepas tu, tuan-tuan, salin pempas. Buang tu sampah, dia bawa ke masuk tu sampah. Siapa? Guru kita, mak kita lah. Pak nombor 1. Berarti bagi al-ummu madrasatun. Ibu tu sekolah. Bukan guru, tapi sekolah tu ibu tu. Tapi dia tahu ibu kat sini dah tahu. Sibuk kerja. Ni ibu yang suri rumah tangga semua masa. Ya Allah, dengan anak-anak dia, tuan-tuan. Jangan tumpah, kutip pandai. Makan sikit-sikit, minum air. Dia ajar semua, tuan-tuan.
boleh hantar ke tadika. Nombor 2 hebat, guru tadika. Jangan nampak profesor-profesor. Guru tadika tu yang penuh dengan kesabaran mengajar kita. Walaupun kita berak kencing ke, berhenti sekejap ya, ada berak, baca berak. Cikgu. Lepas tu balik pakai pampers. Kerja pun 5-6 tahun tuan-tuan. Cikgu nak kencing. Okey, kejap ya. Hantar saya mesti sama nak kencing. Sama kencing lah. Hantar masa lepas tu balik. Aina nak berak. Aina pula hantar kat tandas. Sabar, guru tadika. Okey, mari semua. Kita nyanyi. Nyanyi pula. Cikgu pun jadi budak cikgu. Tuan-tuan dan puan-puan, guru nombor 2 hebat ialah guru tadika. Bukan pensyarah universiti. Sebab dia mengenalkan kita nombor, mengenalkan kita angka, mengenalkan kita huruf. Ni nombor apa? 1. Okey. Ni A. Ni huruf apa? Huruf J. Bukan J, ini huruf Jim. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu tadika. Lepas tu cikgu sekolah rendah. Senang dah cikgu sekolah rendah dah, sebab cikgu tadika. Sekolah menengah senang, sebab sekolah rendah dah ajar cikgu lain dah mengajar. Tuan-tuan dan puan-puan, raihkanlah guru-guru anda. Allahu Akbar. Saya dan tuan-tuan bukan hari guru tentunya, tapi hari pendidik. Ada guru-guru, cikgu-cikgu, tak termasuk orang mendidik kita. Siapa mendidik kita? Nombor 1, ibu dan ayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, banyak moral story yang patut kita hayati daripada peristiwa Isap Merah. Tapi kesempatan masa agak terbatas dan cemburu tuan dan puan, kita tak usah tangguhkan sampai setakat ini dulu. InsyaAllah kalau ada masa dan ketika yang lebih sesuai, kita sambung balik insyaAllah. Moral of the story daripada peristiwa Isra Mi'raj yang menerobos angkasa lepas tuan-tuan, dan akhirnya turun balik ke bumi dengan segala syarat, dengan muatan-muatan iktibar hikmah yang boleh kita pelajari untuk kita teruskan hidup kita sampai kita pula berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Yang baik daripada Allah, yang tak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma dzakirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.